Para perwakilan sekalian, bertenang. Sungguh banyak onak dan duri yang ditepuhi Bersatu dan Perikatan Nasional sebagai sebuah parti dan perikatan politik yang masih segar dan baru di Malaysia. Masalah yang kita berdepan pada hari ini adalah masalah politik. Maka respon dan ubatnya juga mestilah politik. Sepanjang keberadaan singkat kita dalam arena politik negara, Bersatu dan Perikatan Nasional telah berjaya memeta semula perjalanan politik Melayu dan Malaysia apabila kita berjaya bersama dengan rakan sekutu kita, PAS dan Gerakan, memenangi PRU ke-15 dengan jumlah kerusi 74. Takbir! Allahu Akbar! Terima kasih kepada Parti Islam Se-Malaysia, kepada Parti Gerakan kerana bersama dengan Bersatu melakar sejarah yang baru. Sejujurnya, jika saya mahu simpulkan realiti politik Melayu sepanjang saya memikul amanah sebagai Ketua Armada Bersatu Malaysia, saya boleh katakan bahawa politik Melayu sedang berada dalam the age of decline atau zaman kemerosotan. Saya ingin sertakan dua sebab mengapa saya simpulkan realiti politik Melayu sedemikian. Sebab pertama, dari tahun 2018 hinggalah sekarang, pengaruh politik Melayu dalam Dewan Rakyat dan Dewan-Dewan Undangan Negeri semakin mengecil dan minima. Representasi orang Melayu dalam institusi legislatif di persekutuan dan juga negeri yang kecil dan minima ini secara langsung akan menjadikan naratif Melayu, naratif ekonomi, sosio-budaya dan kepercayaan orang Melayu semakin tidak signifikan dan dianggap sebagai naratif picisan atau naratif yang alternatif. We are no longer in the mainstream. Malah, jika institusi legislatif bercakap tentang kepentingan Melayu, program dan inisiatif Melayu, dasar dan undang-undang yang pro Melayu, mereka akan dianggap sebagai asing, stranger, ataupun tidak cukup inklusif untuk membawakan politik Malaysia pada waktu ini. Buktinya, dalam parlimen sendiri, jarang kita dengar ahli-ahli parlimen dari kerajaan untuk bercakap tentang agenda kelangsungan Melayu dan Bumiputera. Hanya ahli-ahli parlimen dari Perikatan Nasional sahaja yang berani menyuarakan hal demikian. Saya khawatir jika situasi ini berterusan, orang Melayu akan hilang rasa kepunyaan kepada tanah air mereka sendiri. Dan akhirnya beranggapan di kalangan anak muda khususnya bahawa demokrasi tidak berupaya untuk merealisasikan hasrat dan kepentingan politik mereka. Situasi ini perlu kita elakkan sama sekali. Sebab kedua, kenapa politik Melayu di zaman kemerosotan? Unholy alliance ataupun pakatan tidak suci di antara UMNO dan DAP merupakan satu pengkhianatan yang terbesar dalam sejarah politik Melayu yang disaluti hipokrasi politik yang paling nista. Pakatan ini tidak suci
kerana ianya merupakan hasil kerja senyap-senyap Presiden UMNO sendiri bersama pemimpin tertinggi Pakatan Harapan setelah sekian lama. Yang kita duk cakap jajaran baru tu benar-benar berlaku dan memang dah jadi pun sekarang. Tatkala UMNO sedang meneroka kerjasama politik bersama Perikatan Nasional, mereka juga pada masa yang sama berpakat-pakat dengan Pakatan Harapan. Perkiraan mereka adalah semata-mata perkiraan politik dan kerusi pertandingan dalam pilihan raya. Maklumlah, macam mana cikgu, begitulah anak murid. Anak murid wajib ikut telunjuk cikgu. Bagi orang Melayu, UMNO telah kehilangan kompas moral dan keabsahan politiknya. Sebab itulah pakatan ini dinamakan unholy atau tidak suci, kerana ketiadaan misi yang lebih besar atau the bigger mission dalam kerangka perkongsian kuasa mereka bersama Pakatan Harapan dan DAP. Menerusi pakatan tidak suci ini, UMNO menganggap kononnya mereka mewakili orang Melayu dalam Pakatan Harapan. Sedangkan sokongan Melayu kepada UMNO semakin merosot dan ia terbukti dengan jumlah kerusi yang dimenangi parti itu sejak PRU 13 yang lalu. We have replaced UMNO as the main Malay party. UMNO menganggap kononnya mereka berupaya mengawal DAP dalam kerajaan. Tapi UMNO sendiri tahu penglibatan UMNO dalam kerajaan perpaduan ini adalah kerana belas kasihan Pakatan Harapan sendiri. Sekadar penyedap rasa dan pencukup lauk, bukan atas kelebihan UMNO sebagai sebuah parti Melayu yang dominan. UMNO juga menganggap kononnya mereka tidak meninggalkan agenda Melayu ketika berada dalam kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi UMNO sendiri sedar kelemahan dan perpecahan dalam parti itu tidak mengizinkan UMNO untuk memperjuangkan apa-apa bentuk hak dan nasib orang Melayu. Pakatan tidak suci ini wujud semata-mata untuk mengutamakan cita-cita peribadi sesetengah pemimpin UMNO bagi menutup dosa-dosa lampau mereka. Pakatan tidak suci ini telah menidakkan kesatuan parti-parti politik Melayu dalam satu saf yang kuat dan tersusun. Pakatan tidak suci ini sudah terang-terangan memangsakan masa depan dan survival orang-orang Melayu.